Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Muslimin dan muslimat sekalian, insyaallah untuk hari ini saya nak bawa cerita ataupun nak bawa tajuk berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim sesuai dengan apa yang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu penurunan Al-Quran Al-Karim daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua di antara benda penting yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada bulan Ramadan ialah penurunan Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di mana tentu semua Allah Subhanahu wa taala tu Al-Quran Karim sebagai apa dia ni, ia akan bawa hidayah ataupun ia akan membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Ia akan tunjuk ajar kepada manusia jalan yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kehadiran Ramadan satu kehadiran yang cuma nak bina balik, nak baru balik ikatan kita dengan Al-Quran. Apa dia diperingatkan atau kita selalu ingat semua bahawa Quran adalah satu panduan yang sangat-sangat berguna untuk kehidupan manusia dalam semua aspek kehidupan. Tentu semua kita kuati apa dia ini kepada masyarakat Arab sebelum kedatangan Al-Quran. Sama ada ekonomi ke, sama ada masyarakat atau perhubungan dan sebagainya, tidak ada panduan yang jelas. Maka kita dapati kalau mereka memang terumbang ambing kita panggil ataupun dalam keadaan tadilah. Maka marinya Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala diatur kehidupan melalui Al-Quran Al-Karim, di mana bina balik satu masyarakat yang baru berlandaskan panduan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Betullah tuan-tuan semua, Al-Quran yang apa dia ni, yang Rasulullah terima daripada Allah Subhanahu wa taala merupakan panduan hidup kepada orang Islam, di mana dengan Quran lah apa dia dapat bina kehidupan dia orang, macam saya sebut tadilah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha." Di mana Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turun ni bukan nak bawa kesusahan ataupun nak bagi perkara yang apa dia ni kecelakaan kepada manusia, bukanlah. Al-Quran merupakan peringatan dan panduan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, kebahagiaan sebenarnya manusia ni adalah sejauh mana keterikatan mereka dengan Al-Quranul Karim. Bahkan pula ada sungguh-sungguh orang dia kata sebenarnya kita ni tak maju negara Islam kerana Quran. Ada di kalangan orang macam tu duk cakap. Sedangkan apa yang berlaku tuan-tuan semua, Allah Taala sebut dalam surah Taha juga, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah Taala buat satu sifat kepada kita di mana kesempitan hidup di kalangan manusia ni berlaku di antaranya kerana dia berpaling daripada peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas daripada Al-Quran Karim tuan-tuan semua. Sebab itulah kalau kita perhati kepada masyarakat Islam di pihak awal salafus soleh, kenapa tuan-tuan semua mereka ni maju? Kenapa tamadun mereka adalah tamadun begitu hebat sekali, yang sehingga tamadun dibina di pihak awal, tamadun yang ditupai oleh orang lain. Kemajuan barat sebagainya, tuan-tuan semua adalah
lahir daripada apa dia ni, mereka ni ikut tamadun dibawa oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain maknanya oleh kerana dia orang tu ikut Quran, dia ikut panduan daripada ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan semua dia orang maju. Dia boleh bina tamadun begitu hebat sekali. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab Quran itu tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dalam satu peristiwa yang berlaku di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji, dikenali sebagai haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan Nabi tuan-tuan semua yang begitu panjang sebagai rumusan kepada rasa-rasa Islam yang Nabi bucak daripada Arafah, kan, Nabi sebut di antaranya tuan-tuan semua, Nabi kata apa dia? Nabi kata taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni tuan-tuan semua, Nabi sebut, Nabi kata taraktu fikum amrayni, aku tinggal pada kamu dua perkara. Boleh jadi tuan-tuan semua tinggal pada kamu dua perkara, dan tadillu ma tamassaktum bihima, kamu sekali-kali tidak akan sesat. Lan dalam bahasa Arab maknanya sekali-kali terus tidak akan sesat kalau kamu berpegang pada dua perkara ini. Yang pertama sekali terus semua ialah kitab Allah. Yang pertama sekali ialah berpegang dengan Al-Quran Karim. Yang kedua pula ialah berpegang dengan syarah kepada Al-Quran, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan semua di antara apa yang disarankan ataupun yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita berpegang kepada dua panduan inilah. Apakah tanggungjawab ataupun kewajipan kita yang kita perlu lakukan terhadap Al-Quran Karim? Di mana apa yang kita akan bincang pada hari ini tentu semua kekuatan yang kita boleh tengok, ya, kehidupan kita kita muhasabah sejauh mana kita dengan Al-Quran Karim yang kita harap sangat apa dia ada syafaat di hari akhirat, yang kita harap sangat supaya kita sentiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini insya-Allah kita akan tengok sejauh mana tanggungjawab kita terhadap Quran kita benar-benar laksanakan dalam kehidupan kita. Sebab selalu kita bincang tuan-tuan semua, seperti mana yang saya bincang pada minggu lepas, di mana Al-Quran akan defend kita di hari akhirat. Quran hujjatul laka au alaika. Quran ni sama ada dia tolong kita ataupun sebaliknya. Maka tuan-tuan semua, bagi orang yang nak kepada pertolongan Al-Quranul Karim di hari akhirat, di mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana dia kena tengok bagaimana hidup dia dengan Al-Quranul Karim. Sebab itulah kehadiran Ramadan satu kehadiran yang apa dia kita rasa nak bina balik hubungan kita dengan Al-Quranul Karim, di mana insya-Allah saya akan senaraikan perkara tuan-tuan semua apa yang sepatut kita lakukan sebagai tanggungjawab kita sebagai orang beriman dengan kalamullah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quranul Karim. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, antara benda yang kita tanggungjawab kita ataupun kewajipan membenarkan apa yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Al-Quran bukan hanya sekadar kita tak tafakur, bukan hanya sekadar kita jadikan perhiasan dalam kehidupan kita, tapi kita kena yakin, kita beriman bahawa Quran adalah apa dia ni, satu benda yang wajib kita beriman, satu benda yang wajib kita percayai tentang kandungan, tentang panduan yang dibawa oleh Al-Quran, di mana dia merupakan panduan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, kita hidup dalam dunia ni, kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sebut hamba Allah taala ni, maknanya kita bersedia untuk menerima segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita ni alhamdulillah tuan-tuan semua, kalau banding dengan orang lain tidak ada panduan ataupun terputus panduan dan sebagainya. Tapi kita orang Islam ni Allah Ta'ala saya, di mana hatta panduan Al-Quran, panduan dalam kita mencorakkan kehidupan kita ni dalam semua segi siapa bila-bila masa. Di mana benda ni tak ada pada orang lain. Cuba perhati kepada ajaran-ajaran lain tuan-tuan semua. Di mana kemungkinan dia direka oleh manusia ataupun dia dicipta oleh manusia. Tapi kita sebenarnya panduan dalam kita menguruskan kehidupan kita ni adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta segala-galanya, mencipta manusia, dan dia tahu keperluan dan kehendak yang ada pada manusia. Sebab itulah tuan-tuan semua kita beriman. Maknanya pertama sekali kita beriman Quran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam Quran itu banyak perkara yang melibatkan kita kita wajib beriman. Contohnya tentang ketuhanan ataupun kaitan dengan kaitan dengan hari akhirat, kenabian dan sebagainya. Dalam Quran itu segala keadaan adalah itu. Sebab itulah kita wajib beriman dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran ataupun beriman dengan apa yang disebut oleh Al-Quran Karim. Kemudian di antara benda yang tuan-tuan semua kita kena beriman ialah Al-Quran adalah penyelesaian segala kehidupan manusia. Kita nak cari penyelesaian. Dunia ni panduan-panduan berbagai-bagai tapi kita yakin itu mana yang saya sebut tadilah, oleh kerana Quran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tahu segala selok-belok keperluan yang ada pada manusia, maka Quranlah sebagai memenuhi kehendak manusia. Sebab itulah tuan-tuan semua, maknanya kita yakin apa-apa sahaja penyelesaian yang dibuat oleh Al-Quran, satu penyelesaian yang memang tepat, itu mana yang sepatut berlaku dalam kehidupan manusia. Sebab tu saya teringat tuan-tuan semua, orang kafir, orang-orang Eropah ada setengah-setengah orang tu, bukan setengah orang lah, di mana kita dapati di mana kekosongan jiwa dalam dia orang, dalam hati dia orang. Walaupun dia ni maju di segi kebenaran. Saya ingat satu orang tuan-tuan semua, seorang yang dia adalah ni masuk Islam, alhamdulillah. Dia ni berasa banyak perkara dalam diri dia tak terjawab. Dia rasa di sana ada keperluan ataupun sana adanya persoalan-persoalan yang mesti dijawab untuk memenuhi kehendak jiwa dia. Dia walaupun dia seni dalam kehidupan dia, segala-galanya diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jiwa dia tuan-tuan semua memang tak tenang jiwa-jiwa. Akhir sekali dia duk mikir kemudian takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Quran kepada dia. Tadilah kita bukan hanya sekadar tapi kita kena yakin dengan segala panduan yang diajar oleh Al-Quran. Segala-galanya akan disahkan Subhanahu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antara tanggungjawab kedua ialah kita kena baca. Kalau kita bincang bab panduan atau kalau kita hanya sekadar tak baca, tak mana sebenarnya. Sebab itulah kita dituntut supaya tuan-tuan semua membaca Al-Quran Karim, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Di mana ayat ni tuan-tuan Allah Taala sebut orang yang baca Quran ni, orang yang baca Quran, sentiasa baca Quran, melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada semaya atau sama ada infak dan sebagainya. Kemudian orang macam ni katanya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia nego-nego tidak akan rugi dalam kehidupan dia orang. Perniagaan sentiasa dapat keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada ayat Quran, ayat lain, Allah Subhanahu Wa Taala puji orang yang baca Quran ni. Sebab itulah saya sebut tadi, apabila datang saja Ramadan, kita baru balik hubungan kita dengan Quranul Karim, antaranya ialah kita kena baca Quran. Di mana kalau kita dapati dalam satu ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala puji baca Quran.
Antaranya Allah Ta'ala sebut alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Kan? Ada Allah Ta'ala kata antara orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia sentiasa baca Al-Quran dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Okay, di mana ayat ni tuan-tuan semua satu bentuk Allah Ta'ala puji orang yang sanggup habis masa untuk untuk melihat ataupun untuk baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana Quran ni tuan-tuan semua, dia bukan hanya sekadar pahala arahan daripada Allah Ta'ala puji baca Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi semangat. Dia bagi targhib, dia panggil semangat bagi baca Quran ni. Siapa peringkat mana kita baca Quran ni, nilai tambah yang begitu besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya nak galak lagi. Di samping Quran ni kita boleh faham dia adalah peraturan yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Nabi bagi semangat pula supaya sentiasa kita berdamping dengan Al-Quran ke ngebaca. Maknanya baca ni kita kira tak ada, kita boleh baca lah. Tetapi bacaan kita tu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya tuan-tuan semua, saya buat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita kepada kita betapa besarnya nilai orang baca Al-Quranul Karim ini. Antaranya satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sebut dalam hadis ni, nak ceritanya besar sangat nilai orang baca Quran ni. Siapa Nabi katakan, Nabi kata siapa-siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf, kan? Siapa-siapa yang berdamping diri dengan Al-Quran, dengan baca satu huruf daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, falahu bihi hasanatun, satu huruf satu kebajikan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah tuan-tuan semua, kalau sehari kita boleh habis satu juzuk ataupun separuh juzuk ataupun satu las hari katakanlah menjadi amalan kita, maka betapa banyaknya hasanat kebajikan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu kebajikan pula Nabi kata wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebajikan itu ganda 10 kali ganda. Maknanya kalau kita baca satu huruf, Allah Ta'ala akan bagi pahala kita 10 pahala tuan-tuan semua. Kemudian Nabi kata la aqulu, aku tidak berkata alif lam mim satu huruf. Alif lam mim tu, Nabi kata alif lam mim 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Tu tuan-tuan semua nak cerita bagaimana nilai Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi mereka yang berdamping diri dengan Al-Quranul Karim. Sebab itulah tak heran tuan-tuan semua kita dengar dulu macam mana kan, apatah lagi Ramadan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pernah dengar bagaimana Imam Syafi'i kita sendiri tuan-tuan semua, di mana puluh-puluh kali habis Quran pada bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini salah satu daripada contoh tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi semangat kepada orang yang baca Quran ni. Begitulah nilai tambah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Dalam hadis lain tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah wa masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa ala syadidin falahu ajrani atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dalam hadis yang kedua ni Nabi kata perumpamaan orang-orang yang baca Quran, dia mahir baca Quran. Dia hafal Quran dah, kemudian dia baca lagi, dia ulang Quran, dia dah mahir dalam bidang Quran sebagainya, maka orang macam ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian satu lagi Nabi kata orang yang baca Quran ni dia susah nak baca Quran, dia ngaji tapi dia tak mahir macam orang lain. Kan, sebab kemahiran ni kadang-kadang satu pemberian diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada setengah tu memang tak mahir baca Quran, tapi usaha juga belajar, usaha juga dia baca tuan-tuan semua. Maka
dalam keadaan penat, susah dia nak perhabis, susah dia nak menyelesaikan bacaan Quran dan sebagainya, tapi ada usaha bagi dia. Kayak macam sungguh-sungguh kadang-kadang kan nak perhabis satu muka surat kadang-kadang banyak-banyak minit. Kan dengan bacaannya tak lancar dan sebagainya, tapi dia ikhtiar baca juga. Maka dalam Islam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajran, dia akan dapat 2 pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya usaha yang dia buat tu tak sia-sia lah. Kan walaupun dia ni tidak ada kemahiran, tapi dia belajar juga, usaha juga untuk baca Al-Quranul Karim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dia orang akan dapat 2 pahala. Yang pertama sekali pahala dia baca Al-Quranul Karim, yang kedua ialah susah payah dia berusaha untuk baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan semua yang kita sama-samalah kita pakai ambil peluang yang begitu besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah-setengah orang kadang-kadang hamba tak boleh Quran ustaz we. Buat apa tak baca Qurannya, Quran tak boleh hamba kan. Tapi ikhtiar tu insya-Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala apa dia ni beri kebaikan kepada beri kebaikan kepada dia, kepada kita. Saya pernah dengar cerita lah, wallahu alam cerita ni betul tak betul wallahu alam, tapi tak mustahil benda tu berlaku. Di mana ada satu orang tua tu semua, dia daripada kecil memang dia tak ada peluang untuk mengaji Quran. Orang dulu kadang-kadang kan sibuk dengan dengan perang lembu berkorban dan sebagainya. Dia tidak ada kesempatan untuk, bukan tidak kesempatan lah, tapi oleh kerana dia tak ngaji Quran bukan macam itulah. Tapi saat-saat akhir hidup dia tu semua, saat-saat akhir hidup dia memang dia dengar mengajar ke apa semua, dia rasa ketinggalan dia. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala capuk dalam hati dia nak ngaji Quran. Kan nak ngaji siapa perikat isteri dia kata, orang tua kadang-kadang nak kena huruf bukan mudah. Kemudian nak baca pun bukan mudah kadang-kadang. Tapi semangat dia rasa dia kena bina hidup dia sebelum dia mati ni boleh baca Quran. Siapa perikat isteri dia kata isteri dia kata siapa perikat tidur menangis kadang-kadang sebab tak ada usaha ikhtiar dia tak boleh nak baca kata dia. Tapi dia ikhtiar kadang-kadang tempat tidur pegang Quran. Begitulah ceritanya kesungguhan dia untuk untuk membina dia supaya menjadi orang yang boleh baca Al-Quran. Tapi gitulah kadang-kadang tu semua kadang dia sampai akhir sekali dia meninggal dunia lah. Sehingga disebut bahawasanya satu malam orang nampak kubur dia tu memang bercahaya. Orang pun kadang-kadang apabila benda molek ke ni nak cek juga lah lagu mana, sebab gapo bagi-bagi ni berlaku ni. Tak, dia kebetulan malam tu dia jenis orang berani, dikatakanlah. Dia apabila menampak benda macam tu, dia pergi kat kubur tu, dia tak kayu lah, supaya esok nak cek kubur ni kubur siapa dia. Esok ke tu dia katakan dia pergi tengok, rupa-rupanya kubur baru situ. Dulu tak ada lampu, tak ada apa kan, gelap apa semua kan. Dia pun cek siapa orang ni, sebab dia rasa nampak kepelikan, dia tengok pas satu malam kan. Akhir sekali cek rupa-rupanya orang mati tak jauh daripada kubur lah. Kemudian dia tanya bini dia, gapo amalan suami dia ni? Gapo dia amalan yang saya tengok lain macam pernah tengok satu malam kata dia. Dia sebutlah macam saya sebut tadi lah. Kata dia sebenarnya tak ada gapo satu, cuma suami dia ni saat-saat akhir memang dia ditakdirkan tak boleh baca Quran dia. Mungkin dia tak ngaji peringkat awal lah. Dia ikhtiar, akhir-akhir ikhtiar gitulah keadaan dia. Kesungguhan dia nak baca Quran tu boleh jadi Allah SWT nilai dalam kehidupan. Begitulah tuan-tuan semua, satu pengharapan lah supaya dia Quran bukan hanya sekadar ni kita baca, kita harap sangat dia akan diberi Allah Subhanahu wa taala akan beri kemuliaan kepada kita insya-Allah dengan kita baca Al-Quran Karim. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada sejarah lah, bagaimana kita tengok hubungan orang dulu dengan Al-Quran Karim dari segi bacaan lah. Kisah ni saya pernah cerita dah sebelum ni kepada tuan-tuan semua, tapi tak apalah, saya nak ulang balik bagaimana perasaan orang dulu dengan Quran yang rasa tak boleh duduk kalau tak boleh baca Quran dalam kehidupan dia orang. Saya ambil satu contoh tuan-tuan semua yang berlaku kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala. Umar bin Aziz adalah khalifah yang begitu hebat lah, yang dikenali sebagai Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Khamis. Walaupun dia bukan Khulafa' Ar-Rasyidin, tapi di segi budaya budaya pemerintahan dia dan sebagainya seolah-olah macam dekat, macam lebih kuat dia lah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sehingga dia dikenali sebagai Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Khamis, Khulafa' Ar-Rasyidin yang kelima. Tuan-tuan semua, dia merintah negara tak lama, sekitar tak sampai 3 tahun lah.
tapi dia boleh bawa negara. Ya, dia boleh bawa negara kepada kemajuan, bawa negara kepada satu keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Afrika nak cari orang miskin susah pada masa itu, bagaimana kesuburan ataupun barakah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi hasil daripada pemerintahan yang begitu hebat. Dia tuan semua, walaupun dia ni orang alim dah, Muhammad Aziz ni dia orang alim, kemudian orang kepimpinan begitu hebat. Dia walaupun sibuk macam mana ni, masa tu dia menetap sebagai Amirul Mukminin, memang satu kerajaan yang begitu besar lah. Dia bukan menetap macam orang lain sebab dia orang bertanggungjawab, duk tengok bagaimana keadaan. Sebab tu dikatakan apa, dia ni malah dia dengan masyarakat, hari dia dengan masyarakat, malah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya akan buat cerita lepas ni bagaimana kehidupan malah dia dengan Al-Quranul Karim. Tentu semua dia sebut satu kalimah yang dicatat dalam sejarah. Dia walaupun sibuk macam mana sekalipun, dia akan baca walaupun sikit daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga satu ungkapan dicatat dalam sejarah, kata dia, inni akhafu an akuna mimman ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Antara ucapan dia, kata dia, kenapa dia walaupun sibuk macam mana sekalipun, dia baca juga Al-Quran walaupun sikit. Sebab dia bimbang takut termasuk dalam golongan yang ketepikan Al-Quranul Karim. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala ar-rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, di mana ada di kalangan manusia yang telah ketepikan Al-Quranul Karim. Dia bimbang takut diri dia masuk dalam golongan itu. Kita lah ni saya rasa banyak boleh jadi kita tak. Dia takut termasuk golongan yang tak Quran tepi. Siapa Afrika walaupun sibuk macam mana sekalipun, dia cuba ambil kesempatan baca juga walaupun sikit daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, bagi orang yang rasa kalau satu hari tak boleh baca Quran, tu rasa tak selesa, itu adalah orang itu makna pecamel dia ikatan dengan Quran, satu ikatan dia comel. Tapi kalau seminggu 2 bulan tak baca Quran pun tak ada apa satu. Kalau wasak tak boleh baca satu, so'abah tak boleh baca, katakanlah, maka itu masalah tu. Kalau ke mana? Ada setengah orang atau kadang-kadang bateri habis, marah kadang-kadang apa tak ubah bateri nak tengok ke apa Tapi berapa orang tu semua yang tak boleh baca Quran, dia rasa tak selesa dalam kehidupan dia. Ini satu benda yang sepatutnya kita muhasabah dalam kehidupan kita lah. Cuba tengok saya, tanya diri saya, tuan-tuan masing-masing, bagaimana ikatan kita Quran. Kalau tak boleh baca sehari, kalau banding dengan telefon katakanlah, cuba tengok bagaimana perasaan hati kita. Kalau kita rasa telefon tu lebih daripada Quran, tu maknanya kena berubah lah. Itu satu masalah yang perlu kita kena selesai sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, tuan-tuan semua, saya buat satu contoh juga, saya pernah sebut sebelum ni, ialah contoh bagaimana satu orang dulu saat-saat dia nak meninggal dunia ni, masa tu dia boleh kecek lagi, tapi dia nak pada Quran, supaya orang ni bawa Quran, nak baca Quran. Orang lagi melawak dia, tiba-tiba dia boleh kecek pada masa tu nak Quran, nak baca Quran. Maka dia sebut satu kalimah, kalimah juga dicatat dalam sejarah tuan-tuan semua, kata dia, inni akhafu ayyamurru alayya yaumun lam aqra fihi al-Quranul Karim. Aku bimbang, kata dia, takut berlalunya satu hari aku tak boleh baca Al-Quran, aku tak baca Al-Quranul Karim. Begitulah tuan-tuan semua satu perasaan orang berjaya dulu, bagaimana kehidupan dengan Al-Quranul Karim. Ini dari segi bacaan, sebelum kita melihat dari segi lain. Itulah tuan-tuan semua sebuah contoh, saya rasa antara contoh yang sepatutnya jadi panduan dalam kehidupan kita lah. Bagaimana orang dulu dia bina ikatan hubungan dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan semua, di antara tanggungjawab kita yang Quran ialah kita panggil apa? Kita panggil tadabbur lah. Tadabbur ni kita perhati ni bagi orang yang faham lah. Sebab itulah Quran lagu-lagu kita ikhtiar supaya kita boleh faham. Dan lah ni banyak terjemahan yang kita boleh baca sendiri, tuan-tuan semua. Kita panggil tadabbur. Tadabbur juga dan juga terkesan dengan Al-Quran. Kalau dia baca tadabbur, dia rasa jiwa dia memang terkesan dengan kandungan ataupun saranan Al-Quran dan sebagainya. Sebab tujuan asalnya Allah Subhanahu Wa Taala tu Al-Quran ni sebenarnya dia tak di situ sebenarnya. Supaya kita tadabbur, kemudian kita terkesan kandungan Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran tersebut, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Tujuan Allah Ta'ala tu Al-Quran ni bukan hanya sekadar untuk kita baca semata-mata lah.
Kan, bukan sekadar tak sebagai perhiasan di rumah kita, tapi Allah Ta'ala nak supaya liadabbaru, iaitu kita tadabbur, kita perhati apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Ni perlu kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Kita perlu belajar. Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau boleh ikhtiarlah kita baca, kita ngaji tafsir ke ataupun kalau semua orang dia dah selalu ngaji bahasa Arab, ngajilah. Sebab tujuan kita ngaji bahasa Arab ni kita nak faham Al-Quran Karim. Kan? Sebab kita bimbang kadang-kadang bahasa lain kita boleh faham. Takut Tuhan tanya lepas ni, mana dia mau Inggeris boleh faham, ada Cina boleh faham, Jepun boleh faham, Quran tak boleh faham. Apa lagu mana kata? Takut-takut Tuhan tanya soalan tu lah. Kalau lagu mana kan? Ada setengah orang tu dia sahur, banyak bahasa dia boleh, tapi bahasa Quran tak boleh. Ini pun satu masalah juga kan. Tentu semua kita belajar bahasa Arab, kita minta ngaji tafsir ke apa semua supaya kita mudah. Bila kita baca Quran, kita boleh tadabbur, kita boleh tahu gapo kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan semua, bila kita baca Quran ni, tadabbur, kemudian kita terkesan Quran. Kesan Quran maknanya perasaan kita bersama Quran lah. Macam baca buku-buku cerita kadang-kadang ada. Apabila baca buku cerita dia terkesan, kita tengok kesedihan di muka dia. Kadang-kadang sungguh-sungguh tu menangis sebab apa, terkesan dengan apa kandungan cerita yang dia baca tadi. Kita nak kalau boleh begitulah. Kan? Rasulullah SAW kadang-kadang dia baca Quran, siapa perikat dia menangis. Sahabat-sahabat sahabat baca Quran kadang siapa perikat, maknanya jiwa dia tak tertahan katakan. Akhir sekali apa dia menangis kerana baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak buat satu contoh tuan-tuan sama Nabi SAW. Nabi ni walaupun Allah Ta'ala turun Quran kepada dia, tapi ada masa-masa tuan-tuan semua Nabi ni nak dengar daripada sahabat. Pertama sekali kita boleh faham Nabi ni sifat dia tawaduk. Kalau kita kawan makan garai dulu tak, Nabi tak ada benda-benda gitu. Nabi kadang-kadang nak ambil manfaat daripada orang lain, walaupun orang itu lebih rendah daripada dia, walaupun daripada budak dan sebagainya. Sebagai contohnya, kalau mengikut apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, satu masa kata dia minta supaya Abdullah bin Mas'ud ni baca Quran untuk dia. Abdullah ni dia puasa segar nak baca Quran kan, sedang sebab Quran ni Allah Taala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa tak selesa lah. Macam kita boleh tok guru suruh kita baca depan dia, tu baca kamu sikit, kamu nak dengar Quran. Dia rasa sebab salah tuan-tuan semua. Siapa dekat dia kata, bagaimana aku nak baca Quran sedangkan Al-Quran turun kepada kamu ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Nabi kata, inni uridu an asma' min ghairi, aku nak dengar daripada orang lain. Tuan-tuan semua tengok Nabi kata, aku nak dengar daripada orang lain. Akhir sekali dia pun tunailah hasrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca Al-Quran start daripada surah apa dia, surah An-Nisa, daripada awal sampai satu ayat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Siapa situ tu, apabila siapa situ, ayat situ maknanya setiap nabi akan jadi saksi kepada umat dia di hari akhirat. Itu lebih kurang makna kepada ayat terakhir yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka apabila siapa ayat tu tuan semua, Abdullah bin Mas'ud apa dia ni diarah oleh Nabi, kata dia hasbuka, cukup dah Abdullah bin Mas'ud. Apabila ada baca, kemudian Abdullah masuk paling kepada Nabi SAW, fa idza ainani tadrifan, tiba-tiba dia tengok wajah Nabi SAW dilinangi oleh air mata, sedih dengan atau terasa dengan ayat terakhir yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Dia rasa ayat tu yang saya sebut tadi lah, Nabi SAW akan menjadi saksi di hari akhirat kepada apa yang dilakukan pada umat dia. Contoh yang kedua tuan-tuan semua, saya ambil contoh daripada Sayyidina Umar sendiri lah. Bagaimana Quran yang menyebabkan dia ni maknanya siapa perikat tak sihat dia apabila dia baca satu ayat Quran, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar ni tuan-tuan semua, di antara tabiat dia ni adalah dia jalan tengok rakyat dia. Pemimpin yang bukan hanya sekadar duduk dalam bilik, tapi pemimpin syakna kepada rakyat dia. Siapa perikat gitulah, malam-malam dia jalan, dia tengok bagaimana perkembangan yang berlaku atau keadaan yang berlaku kepada masyarakat. Dia jalan tu semua, siapa satu rumah tiba-tiba dengar tua rumah tu baca Quran kali. Orang dulu gitulah, kalau kita perhati tu semua masyarakat dulu malam-malam ni bunyi orang tu baca Quran, orang baca Quran dan sebagainya. Budaya ni tak apa ada lah, bunyi TV tak, bunyi berita lah, bunyi nyanyi lah, bunyi berapa semua kan. Inilah budaya yang telah dirusak oleh apa yang berlaku pada hari inilah.
Tuan-tuan semua dia jalan-jalan, tiba-tiba dijumpa satu rumah tu tengah baca Quran. Dia dengar suara, dia baca satu ayat dalam, baca berapa ayat dalam surah Tur. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masfu' pada wal bahril masjur inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Di mana ayat depan Tuhan bersumpah dengan berbagai-bagai makhluk dan kemudian kemuncaknya Allah Taala mengatakan bahawa akhirat ni pasti akan berlaku. Kan? Hari kebangkitan pasti akan berlaku. Maka apabila dia sampai ayat tu tuan-tuan semua, dia rebah pada dengar ketakutan dia kepada hari akhirat. Sampai rebah dia ni bukan kecil manis ni. Rebah dia bukan jatuh tak, tapi rebah dia kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dicatat dalam buku-buku sejarah mengatakan lebih kurang sebulan sakit hasil daripada apa dia terkesan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian contoh yang ketiga tuan-tuan yang berlaku pada Umar bin Muhammad Aziz. Macam saya sebut tadilah, Muhammad Aziz waktu tengah hari memang dia sibuk dengan rakyat. Waktu malam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat mengatakan satu malam dia lepas daripada sembahyang Isya ke apa, dia sembahyang, ambil sembahyang, dia sembahyang, dia baca Quran. Apabila dia baca Quran tuan-tuan semua, siapa satu ayat adalah dalam satu Saffat, waqifuhum innahum mas'ulun. Ayat tu Allah Ta'ala bawa satu bayangan yang berlaku di hari akhirat, di mana manusia akan dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akan ditanya apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ni. Dia tuan-tuan semua cuba tengok, pada dia ni orang lain dah. Dia ni memang hidup bersama Quran dah, amalan dan sebagainya. Boleh dapat ayat tu, dia nak ulang ayat tu, waqifuhum innahum mas'ulun. Dia ulang ayat tu, ulang dah kena menangis dia. Akhir sekali bunyi bel baru dia berhenti. Rupa lama dia dalam dia berkiam. Begitulah tuan-tuan semua di antara contoh yang dicatat dalam sejarah bagaimana apa dia ni peribadi yang terkesan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga tuan-tuan semua di antara tanggungjawab kita dengan Quran ialah kita beramal dengan Quran lah. Beramal dengan Quran. Ini antara apa dia panggil matlamat paling besar sekali. Kita diajar supaya apa dia tak cukup dengan kita yakin, tak cukup dengan kita baca Quran, tak cukup kita terkesankan dengan Quran, tapi akhir sekali tuan-tuan semua kita diminta supaya apa dia ni beramal dengan Al-Quran Karim. Cuba tengok tuan-tuan semua, di antara peribadi yang mula-mula sekali yang memang hidup dia adalah Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, cuba tengok budaya hidup Nabi ni, segala hidup Nabi adalah terjemahan kepada Al-Quranul Karim. Sebab itulah satu masa orang tanya Aisyah radhiyallahu taala anha, tanya Aisyah radhiyallahu taala, ya Rasulullah, kata ya Aisyah, Gabriel gak akhlak nabinya? Gabriel perangai Nabi, nak tahu tentang perangai Nabi. Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Quran. Kata dia perangai Nabi adalah Al-Quranul Karim. Dan kata lain maknanya kehidupan Quran telah diterjemah dalam bentuk amali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tengok gambar Islam ke gambar Quran, tengoklah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tindak tanduk Nabi, cara Nabi kecek, cara Nabi bertindak dan sebagainya, itu adalah terjemahan kepada apa dia ni kandungan Al-Quranul Karim. Sebab itulah tuan-tuan semua dalam bab ni kita dapati di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat begitu juga kan. Bukan sekadar Nabi yang beramal Quran, sahabat begitu ya tuan-tuan semua. Sebab itulah sahabat dikenali sebagai Al-Quran yamshi alal ard, yang terkenal dengan Quran berjalan di muka bumi. Sebab kandungan Quran yang telah dihayati oleh dia orang. Okay. Sebab tu kalau kita tengok dalam kata-kata yang disebut oleh para sahabat, kata dia, kami ngaji Quran 10 ayat sehari. Bukan 10 ayat, kami ngaji Quran 10 ayat kata dia. Kemudian kami tidak akan pindah kepada ayat yang ke-11. Okay. Kecuali kami faham dulu, kami beramal dan baru kami pindah kepada ayat yang lain. Cuba tengok tuan-tuan semua, sebab dia kaji nak beramal dengan Quran. Okay. Sebab tu di kalangan sahabat kadang-kadang bertahun-tahun dengan apa Quran. Sebab apa? Sebab dia belajar dalam bentuk nak menghayati Al-Quran. Kita ni sekejap ya, anak-anak kita kalau hak cedik-cedik tu setahun dua tu boleh ingat Quran dah. Okay. Tapi sahabat ni bukan makna sahabat ni tidak cerdik, tidak kan, tapi kerana budaya dia ngapa dia ngaji adalah untuk beramal dengan Al-Quran Karim. Okay. Sebab itulah tuan-tuan semua antara rahsia kejayaan dia orang cepat orang timur Islam ni, orang boleh tengok gambar Al-Quran melalui
peribadi-peribadi yang ditunjuk oleh mereka itu kan. Kita lah ni dak ngaji Quran tengok kepada Tuhan tak sepuang Quran. Lagu sedap boleh nombor 1 sok mau ngaji, tapi tengok budaya hidup bukan budaya Quran. Itulah yang berlaku pada hari ini kan. Hanya sekadar baca, hanya sekadar pada yang berlagu, tetapi akhlak tidak melambangkan isi Al-Quran Karim. Kemudian akhir sekali tuan-tuan semua, antara kewajipan kita ialah kita kena ngaji, kemudian kita kena sebar Al-Quran. Ini antara matlamat ataupun tanggungjawab yang kita kena ingatlah. Dia panggil apa dia, kita kena ngaji, kemudian kita kena sebar Quran kepada orang lain. Sebab tu Nabi SAW sabda, Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengaji Quran dan mengajar Quran. Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau tengok pada hadis ni, antara pahala yang paling besar sekali dalam kehidupan kita yang diiktiraf oleh Nabi SAW, iaitu orang yang buat kerja mengajar Quran dan mengaji Quran. Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu. Nabi kata satu pengiktirafan daripada Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajar Quran. Apa ni, khairumat, siapa yang mengaji Quran kemudian diajar Quran kepada orang lain. Sebab itulah sahabat-sahabat kadang-kadang ataupun orang yang terima hadis ini, apabila dengar hadis ni, ada satu orang nama dia Abdul Rahman As-Sulami. Apabila terima hadis ni, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu ialah orang yang ngaji dan mengajar Quran ni, dia buat kelas Quran di satu masjid di Kufah. Tuan-tuan semua 40 tahun apa dia buat mengajar Quran di masjid. Sebab dia cuba nak menghayati hadis Nabi SAW, dia nak jadi orang terbaik, iaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengaji dan mengajar Al-Quran Karim. Sebab itulah bagi orang yang ada kemampuan yang mengajar Quran, tentu semua pahala besar sangat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pahala dia ni disebut oleh Nabi sebenarnya. Kalau kerja lain tak tahu lagi kan, tapi kerja mengajar dan mengaji dan mengajar Quran ni satu kerja yang disebut oleh Nabi. Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu ialah orang yang mengaji Quran dan mengajar Al-Quran Karim. Itulah tentu semua sama-sama lah apa dia, kita cuba ambil kesempatan, kita cuba menghayati hadis ni bagi orang yang tidak ada kebolehan apa, bagi orang yang apa dia tak boleh nak buat kelas Quran ke, pokoknya aja nak dak ambil kesempatan, pokoknya apa dia ni, kelebihan hadis ini berlaku dalam kehidupan kita. Ada sungguh-sungguh kita kadang-kadang itulah anak tak ada nak mengaji Quran ke apa semua kan. Itu satu masalah. Atau tu ambillah contoh semua, walaupun kita bukan pakar sangat katakanlah, ataupun tidak ada ruang untuk kita nak mengajar Quran, nak buka kelas ke apa semua tu, ambillah kesempatan sikit sebanyak kita boleh ajar Quran kepada anak-anak kita walaupun sikit. Semoga apa dia ni, hadis ni salah satu daripada apa hadis yang kita dapat menghayati dalam kehidupan kita. Satu kemuliaan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua di antara perkara yang berkaitan dengan berkaitan dengan Quran ni, tanggungjawab dan apa dia hak-hak yang kita kena tunai kepada Al-Quran Karim. Dan insya-Allah semoga tanggungjawab yang kita bincang pada bahagian ini sama-sama kita hayati dalam kehidupan kita, dan kita harap sangat kita di antara orang yang layak untuk dapat syafaat daripada Al-Quran Karim. Masa katalah untuk pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa aslih anfusana waj'al Qur'ana akhlaqana. Allahumma ij'al Qur'ana akhlaqana. Allahumma ij'al Qur'ana akhlaqana.
عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.